jawapan kepada si penanya, orang yang tanya. Rasulullah tak jawab. Sebab apa? Salman tanya apa? Salman tanya macam mana hukum minyak sapi, macam mana hukum keju, macam mana hukum makan keldai liar. Nabi jawab secara umum, yang mana Allah Ta'ala halalkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, maka hukumnya halal. Yang mana yang Allah Ta'ala haramkan dalam Al-Quran, hukumnya haram. Yang dia tak sebut, maka itu dimaafkan. Saya terjawab tak jawapan tadi? Terjawab lah tuan-tuan. Kita nak tahu macam mana hukum dia, macam mana. Dia tak sebut hukumnya halal, tuan-tuan. Itu dia. Rasulullah tidak ingin memberikan jawapan kepada si penanya dengan menerangkan suatu persatu, tetapi beliau mengembalikan kepada suatu kaedah yang kiranya dengan kaedah itu mereka dapat diharamkan Allah, sedangkan lainnya halal dan baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ni Rasulullah dia tak sebut tentang hukum, tapi dia sebut tentang kaedah. Nampak? Jadi memadailah mereka mengenal, mereka tahu apa yang diharamkan oleh Allah, maka hukumnya haram, dan yang mana yang dihalalkan, maka itu dihalalkan, dan yang lainnya bolehlah dianggap halal dan baik. Itu dia. Jadi hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bila dia bercakap penuh dengan hikmah, supaya bila dia jawab sekali, jawapan-jawapan yang lain nak mai tanya selepas tu dah terjawab dengan adanya kaedah ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda beliau lagi, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan bikum khaira nisyanin fala tabhathu anha. Maksudnya sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajipan, maka jangan kamu sia-siakan. Dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka jangan kamu langgar batasan tersebut. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkannya, bertelagah hal tersebut. Dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia. Hadis hasan, dihasankan oleh Imam An-Nawawi, riwayat daripada Daraqutni. Perlu diingat di sini, dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qardawi bahawa kaedah asal segala sesuatu adalah halal. Al-aslu kullu asya'in al-halalu, tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadat, iaitu yang biasa kita istilahkan dengan adat atau muamalat. Pokok dalam masalah ini tidak haram dan tidak terikat kecuali sesuatu yang memang oleh syariat, yakni syariat Islam sendiri telah diharamkan dan dikonkretkan sesuai dengan firman Allah, faqad fassala lakum ma harrama alaikum, surah Al-An'am ayat 119. Sesungguhnya Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya ke atas kamu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kaedah ni bukan hanya kita pakai dalam urusan halal dan haram makan kita, tetapi termasuk semua perkara, kerja buat kita, termasuk semua perkara tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Termasuklah hal muamalah, hal adat, ya. Hal adat ni selalu saya sebut, ya. Kita kena tahu hak mana satu adat, hak mana satu ibadat. Macam kenduri kahwin adalah ibadat, kan? Saya sebut dulu, ya, kisah Abdul Rahman bin Auf. Kenduri kahwin ni ibadat, bukan adat. Macam dalam hal pertunangan, bertunang tu khitbah, ya. Sesuatu yang disyariatkan. Yang tak ada, apa dia? Yang tak ada tu hantaran. Hantaran tak ada, ya. Kita lebih-lebih pula. Orang bagi 7 dulang, kita pun kena hantar balik kurang-kurang lebih 8. Orang buat main 12, kita bagi 20 balas balik, kan. Tak balas balik pun tak apa, kan. Tak balas balik. Orang main hantar, kan. Anak terono main hantar dengan baju, dengan kasut, buah Quran pula lagi. Kan. Buah Quran seketui. Ya, kemudian satu naskah, kan. Kemudian bubuh apa lagi dengan sirih junjung apa semua. Hak perempuan ni tak bagi apa pun. Kata ini depa ni gamak kan. Tu istilah kita, gamak padahal tak ada dalam syariat. Itu adatnya, tapi sungguh jugalah kan. Takkanlah kita gamak hantar, ya, tak bagi apa-apa, kurang-kurang boleh susu, kan. Gulung-gulung buat macam bantai dakap tu, kan. Gula kita kepai buat macam bawang putih, kan. Bubuh bila tuan-tuan, orang kata apa, nak bagi apa nama, nampak cantik, nampak elok, ikut adat. Adat yang macam tu boleh ke ustaz? Adat tu boleh ke? Adat tu, ya, ada tak diharamkan dalam syariat? Tak ada. Tak ada, tak apa. Jangan membazir. Jangan bagi benda tu tak boleh nak makan, tak boleh nak buat apa, kan. Membazir, hantar buat apa? Tengok saja, tak boleh nak buat apa. Bagi gula ada semut, kan. Gula ada semut, nak buat apa, kan. Jangan sampai ada benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka jadilah haram. Ayat ini umum, meliputi soal makan, perbuatan dan lain-lain. Berbeza sekali dengan urusan ibadat, dan itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu. Untuk itulah maka terdapat dalam satu hadis Nabi yang mengatakan, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, ya. Muttafaqun alaih. Bermakna dia, barang siapa membuat cara baru dalam urusan kami dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak, tuan-tuan. Jadi hal yang berkaitan dengan apa? Dengan muamalah, tak ada kaitan dengan ibadat, ya. Dalam hal makan minum, dalam hal pekerjaan, bukan dalam hal ibadat. Yang kata al-aslu fi asya'i al-ibahah, asal-asal sesuatu adalah al-ibahah, dibolehkan. Dalam hal itu bukanlah yang berkaitan dengan ibadat, ya. Dalam ibadat ni kita kena ikut syariat, kita kena rujuk. Sebab perbuatan amal ibadat ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, kita kena tengok contoh macam mana Nabi sembahyang. Tak boleh kita reka sendiri. Tu kata asal-asal satu boleh buat macam mana, tak apa. Ya, sembahyang kami ni sembahyang pakai niat. Ada kan, ada jenis sembahyang pakai niat. Kita abang depa, kami pun sama, kami sembahyang pakai niat juga. Oh, betul tu. Hang pakai sembahyang. Lah, kami kalau tak niat tak sah sembahyang. Tuan-tuan, lepas niat adalah perbuatan dia. Sembahyang ni dia ada rukun qauli, niat tu rukun qalbi, ya. Kemudian rukun fi'li, perbuatan. Mana boleh ambil satu, ya? Tak sempurna, tuan-tuan. Tak sempurna, tak jadi, ya. Pakai baju, ya, seluar pasal pakai baju, pakai stokin, tambah ustaz pula, kan. Pakai baju, pakai kepiah serban kau main,
Seluar tak pakai stokin. Apa kata dia ni 3 suku, tuan-tuan. Duduk jalan Angry Bird nampak orang. Allahu akbar, teruk tuan-tuan. Tak boleh, kena sempurna semualah. Hak lain nak sempurna kan. Makan pun kita nak bagi sempurna. Makan. Lapar sahaja aku makan kerana Allah Ta'ala kenyang. Tak tuan-tuan. Ataupun kita ambil bau saja, ambil pati dia, hakikat daripada makan tu bau, pergi ambil bau ya. Sempoi ya, alhamdulillah kenyang tuan-tuan. Tu dia. Sebab tu dalam hal ibadat ada kaedah lain. Bukan kita guna kaedah al-aslu fi asya'i al-ibahah. Jadi tuan-tuan kita berhenti dulu tentu insya-Allah. Jangan duk tengok muka jam dah. Kan? Ada yang tengok muka pintu dah. Kan? Tak apa insya-Allah kita berhenti tentu. Ini adalah hakikat agama. Dikatakan ibadah tercermin dalam 2 hal. Insya-Allah tuan-tuan kita tengok kita tengok ya. Yang 2 hal tu apa dia? Insya-Allah kita sama-samalah mengulang kaji ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Mudah-mudahan ya kita sama-sama diberi pencerahan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita dalam rangka mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa tuan-tuan? Supaya iman kita teguh, kita buat amal ibadat kita yakin sempurna. Makan pun kita rasa yakin. Ada orang tak yakin makan. Dia makan halal ke tak tau. Kan. Itu yang kita tak yakin tu. Tak yakin. Di rumah dia halal ke tak. Dia pergi hotel balon ya. Kan. Dia kata tengok ada tanda halal balonnya kan. Tak ada apa, tak ada masalah. Kadang-kadang tu di rumah ni tuan-tuan kita pergi cari kira selidik sampai tengok kod E1041 yang ni. Sampai semak kod. Kita pergi kedai order. Pergi duduk tu order mi goreng sepinggan. Kan? Tak tahu dia guna mi congkuat sendirian berhadnya. Tu dia naya tuan-tuan. Banyak tuan-tuan Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita mai sama-sama kita nak berkongsi. Mudah-mudahan kita yakin dalam urusan harian kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu dulu. Sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma hdina siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.